Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Di dalam membentuk pasukan yang mantap untuk perniagaan kita perlu menetapkan pasukan macam mana yang nak kita bentuk itu. Ini samalah macam jika kita nak bina rumah, kita kena tetapkan reka bentuknya dahulu, macam mana yang kita nak sebelum kita boleh memanggil kontraktor ataupun pihak-pihak lain untuk membina rumah demikian. Kita tidak boleh biarkan mereka membina rumah dengan pandangan mereka sendiri kerana ianya mungkin tidak sama dengan cita rasa yang kita hendak. Jadi dalam membentuk pasukan yang mantap dalam perniagaan pun, konsep yang sama juga akan diterima pakai. Sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut akan perkara ini, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mendapat manfaat daripada video-video yang diterbitkan di channel ini, maka sebarkanlah video-video kami di kalangan rakan-rakan usahawan anda yang lain. Ajak mereka meramai-ramai untuk subscribe channel ini kerana kita nak sebar luaskan ilmu-ilmu berkenaan ekonomi dan bisnes di kalangan usahawan di negara kita kerana kita nak wujudkan masyarakat usahawan yang berilmu dan berkemahiran. Seperti mana yang disebutkan tadi, jika kita nak bina rumah, kita kena ada pelannya dahulu. Dan sebelum pelan itu dirangka, kena ditetapkan juga apa yang kita mahu agar pelan itu mengambil kira segala kemahuan dan kehendak kita sebagai tuan rumah. Perniagaan pun begitu juga. Kita perlu menetapkan tim ataupun ahli pasukan macam mana yang kita nak. Dan ini berdasarkan kepada kehendak-kehendak dan keperluan-keperluan perniagaan yang kita takbir dan urus itu. Setiap perniagaan ada strateginya yang tersendiri. Setiap perniagaan ada tahap-tahap perkembangannya yang tersendiri. Setiap perniagaan ada risiko-risikonya yang tersendiri dan pelbagai perbezaan lagi. Jadi sebelum kita pergi dan membawa masuk ahli-ahli pasukan yang kita kendaki, kita kena tetapkan dulu pasukan macam mana yang diperlukan dan bersesuaian dengan perniagaan yang nak kita bentuk. Mungkin proses pembentukan perniagaan itu sendiri memakan masa, jadi proses pembinaan ahli-ahli pasukan pun mungkin berkadar dengan proses pembinaan perniagaan itu sendiri. Jadi dalam memastikan apa yang nak kita bentuk itu mantap, kita kena tengoklah. Jika dari segi strategi kita perlu memperluaskan lagi pasaran, mungkin kita perlu beberapa orang yang pakar dalam memperluaskan pasaran. Dan di dalam memperluaskan pasaran, kita kena perkenalkan produk-produk ataupun perkhidmatan-perkhidmatan yang baru yang berbeza dengan perkhidmatan-perkhidmatan ataupun produk-produk yang ditawarkan oleh pesaing. Kita mungkin memerlukan seorang dua pakar di dalam pembentukan produk ataupun perkhidmatan yang baru. Jika di dalam perancangan kita perlu melabur dalam jumlah yang besar untuk membina kapasiti pengeluaran, untuk membiayai perjalanan perniagaan, mungkin kita perlu orang-orang yang mampu untuk mencari dana bagi membiayai proses pembesaran perniagaan kita ini. Dan sekiranya di dalam proses pembesaran perniagaan, di dalam proses menjadikan perniagaan lebih kukuh, kita perlu untuk membawa masuk lebih ramai pekerja. Kita mungkin perlu orang yang mampu bukan sahaja membawa masuk pekerja-pekerja yang tepat berdasarkan kehendak perniagaan, tapi orang itu juga boleh membantu kita dari segi membangun dan melatih pekerja-pekerja ini dan juga pekerja-pekerja lama agar mereka dapat bekerja sama dengan fokus kepada tujuan yang sama dengan penuh harmoni. Jadi ini semua bergantung kepada strategi yang nak kita capai dan juga tahap
perkembangan perniagaan, kerana perniagaan ni dia pun macam manusia, ada tahap perniagaan yang awal, ada peringkat ianya berkembang maju, ada peringkat yang mana ianya perlu dikoperatkan, dan ada peringkat yang mana ianya perlu bersaing dengan pesaing-pesaing yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat dengan pelbagai kemampuan. Jadi, bakat-bakat, ilmu, kemahiran yang diperlukan mungkin berbeza bergantung kepada saiz dan kedudukan perniagaan kita itu sendiri. Satu lagi perkara ialah risiko, kerana dalam perniagaan kita menjana keuntungan dengan mengambil risiko. Jadi mungkin kita perlukan juga orang-orang yang faham tentang pelbagai cabaran dan risiko serta masalah yang ada di luar sana dan boleh membantu kita di dalam memastikan perkara-perkara ini tidak membawa mudarat yang besar yang menyebabkan perniagaan kita juga boleh jadi terancam. Jadi setelah diambil kira perkara ini, kita akan nampak satu pasukan dengan pelbagai ilmu, kemahiran, pengalaman yang akan membantu kita di dalam memperbesar dan memperteguhkan lagi perniagaan. Kemudian, kita kena lihat siapa yang ada sekarang dalam perniagaan. Mungkin ada yang sudah mencapai tahap orang-orang yang kita perlukan itu. Ataupun kita mungkin ada beberapa bakat yang sekiranya diasuh, diberi kepimpinan, diberi bantuan, mereka akan berkembang dan menjadi orang yang kita kehendaki. Jadi lebih senang untuk kita melatih orang dalam daripada kita membawa masuk orang luar kerana kita belum tahu perangai mereka, kesesuaian mereka untuk bekerja dengan pasukan yang ada. Dan kita juga mungkin kena pasti orang-orang yang mungkin tidak diperlukan di dalam proses untuk kita perkembangkan lagi perniagaan kerana mungkin apa yang ada pada diri mereka tidak sesuai dengan apa yang kita kendaki, dan mereka juga susah untuk dibangun dan dilatih mungkin kerana sikap mereka sendiri. Jadi apabila kita ada bentuk pasukan yang kita kendaki, kita juga sedar akan kedudukan ahli-ahli pasukan yang ada. Kita boleh buat satu analisa dan kita boleh tetapkan mana dia bakat-bakat ataupun kemahiran-kemahiran yang kita perlu bawa masuk dari luar, mana yang kita boleh latih dari dalam, dan mana yang mungkin kita kena lepaskan kerana sekiranya mereka masih ada di dalam perniagaan, mereka pula mungkin buat hal yang menyebabkan perniagaan kita tidak dapat dikembangkan seperti yang kita harapkan itu. Jadi setelah ada senarai ini dengan kita mengetahui secara terperinci akan peranan, fungsi dan apa yang kita harapkan daripada orang-orang yang nak dibawa masuk ini, maka kita pun bolehlah masuk ke proses yang kedua, iaitu membawa masuk ahli-ahli pasukan daripada luar. Di dalam masa yang sama, program-program pembangunan dan latihan kita jalankan untuk meningkatkan ahli-ahli pasukan yang telah kita tetapkan, untuk mereka diberi keupayaan yang lebih yang bersesuaian dengan kehendak kita di masa hadapan. Dan kita juga kena fikirkan apa yang perlu kita buat dengan ahli-ahli pasukan yang kita kena lepaskan itu agar mereka dapat keluar dengan baik, mereka mungkin mendapat pekerjaan yang lebih baik di luar sana dan tidak menimbulkan masalah kepada perniagaan kita. Jadi dengan adanya plan ataupun blueprint ini, maka kita tahulah siapa yang kita nak bawa masuk, siapa yang nak kita bangunkan, siapa yang nak kita lepaskan, dan mungkin juga peringkat-peringkat bila mereka perlu dibawa masuk. Satu perkara lagi yang kena kita ambil kira ialah sama ada perniagaan kita ini menarik kepada orang-orang yang nak kita bawa masuk itu. Kita tidak boleh menganggap sesiapa sahaja yang ditawarkan peluang untuk menjadi ahli pasukan kita akan masuk. Ini berlaku di banyak perniagaan dan juga institusi kerana mereka juga akan memerhatikan siapakah CEO-nya, apakah strategi yang nak dicapai, apakah budaya yang ada, dan mungkin juga manfaat-manfaat yang boleh mereka dapat dari segi menjadi ahli pasukan kita, dan apakah peluang kerjaya yang ada pada mereka.
Jadi kadang-kadang mungkin kita boleh kenal pasti orang-orang yang memang layak untuk bekerja dengan kita. Kita boleh tawarkan mereka dengan package-package penggajian yang kompetitif. Tapi jika mereka tidak suka kaedah pengurusan kita, mereka tidak suka kaedah tadbir urus kita, mereka tak nampak strategi kita itu akan mampu membawa perniagaan ke tahap yang lebih tinggi, mereka mungkin tak nak masuk. Ataupun yang paling menakutkan bagi kebanyakan bakat-bakat yang cemerlang ini ialah budaya di dalam perniagaan. Budaya yang teruk akan menyebabkan orang hebat menjadi biasa-biasa saja, ataupun sekiranya mereka tahu dalam perniagaan kita ada budaya yang mana jika orang masuk, orang ini akan disusah-susahkan oleh orang-orang lama, maka mungkin mereka kata mereka tidak mahu menyertai perniagaan yang mempunyai budaya yang demikian. Jadi kita pun kena sedar diri tentang perniagaan kita, apakah kekuatan yang ada, apakah kelemahan yang ada, dan jika perlu, kita perlu atasi kelemahan-kelemahan ini agar bakat-bakat yang kita perlukan itu nampak kita sebagai sebuah perniagaan yang ada potensi untuk mereka juga. Ya. Tidak semua orang akan tertarik dengan pakej berdasarkan faktor keuangan saja. Mereka akan tengok dari segi cabaran yang ada, prospek kerjaya, reputasi mereka, peluang mereka untuk pergi ke tempat lain selepas mereka bekerja dengan kita dan macam-macam perkara lagi. Jadi ini semua perlu diambil kira sebelum kita memulakan langkah yang seterusnya, iaitu untuk mencari bakat-bakat yang diperlukan, menawarkan kepada mereka peluang untuk bersama kita. Ini merupakan proses seterusnya yang akan kita bincangkan di dalam video selepas ini. Sebagai seorang CEO, pemimpin ataupun ketua dalam mana-mana perniagaan maupun organisasi, kita kena ada minda pembina. Kita bina strategi, kita bina pasukan, kita bina sistem, kita bina proses, kita bina pasaran dan pelbagai perkara lagi yang diperlukan berdasarkan strategi yang telah kita tetapkan itu bagi membawa perniagaan kita dari tahap yang ada sekarang ke tahap yang lebih baik berdasarkan sasaran-sasaran dan juga objektif-objektif yang ada dalam strategi kita. Jadi mempunyai minda pembina ini penting. Kita ada satu video yang membincangkan secara khusus tentang minda pembina. Jadi anda bolehlah menggunakan video ini sebagai panduan di samping pelbagai video-video yang ada di channel Pok Niddin yang membincangkan berkenaan pentadbiran, pengurusan dan kepimpinan perniagaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.